Baik, salam sejahtera murid-murid. Jadi, pada hari ini kita bersambung dengan topik ke-34 dalam sesi ulang kaji kita tentang topik tingkatan 5 bab 4 berkaitan dengan sistem persekutuan di negara kita. Apabila kita belajar tentang latar belakang, murid-murid harus ingat formula dia TTMCC. TT ialah tarikh tokoh, M ialah maksud, C ialah ciri-ciri dan contoh. Nanti kita akan lihatlah kesemuanya tentang sistem TTMCC tentang sistem persekutuan di negara kita. Sebelum itu, cikgu nak perkenalkan dulu apakah itu persekutuan. Jadi sebenarnya di dunia ini kita terdapat banyak negara dan bukannya semua negara mengamalkan sistem yang berlainan. Dan yang utamanya ada dua jenis sistem yang digunakan untuk bahagikan kuasa antara kerajaan dalam sesebuah negara. Jadi mengapakah ada begitu? Biasanya bila kita sebut kerajaan dalam sesebuah negara, kita fikir hanya satu. Tetapi sebenarnya dalam keadaan sebenar di dunia ini terdapat beberapa bentuk kerajaan dalam sesebuah negara. Mengapa? Kerana kebanyakan negara di dunia ini saiznya bukannya kecil macam ni, satu kawasan kecil, contohnya Mandin. Tak, dia taklah macam tu satu sebuah negara. Dia negara besar. Contohnya Malaysia terdiri daripada pada mulanya 13 buah negeri dan kemudian yang kita ada banyak wilayah persekutuan sehingga hari ini. Jadi oleh itu apabila wujud saiz yang kawasan yang begitu besar, kita perlukan untuk susun siapakah yang uruskan apa dan apakah kuasa setiap bahagian ini. Jadi untuk untuk susun kuasa ini terdapat dua jenis cara. Satu kita panggil sebagai kesatuan dan satu lagi yang kita panggil sebagai persekutuan. Di dunia ini daripada 193 buah negara yang menjadi ahli PBB, ada 165 buah negara mengamalkan sistem kesatuan. Contohnya kita ada negara Jepun, negara Itali, negara Britain, negara Perancis, UK juga mengamalkan sistem kesatuan. Dan di dunia ini hanya terdapat 20 lebih buah negara termasuk negara kita dan negara Amerika Syarikat yang mengamalkan sistem. Australia, Kanada juga mengamalkan sistem persekutuan. Perbezaan utama dua jenis kerajaan ini ialah untuk kesatuan, kuasa yang tinggi terletak pada tangan kerajaan pusat, iaitu semua negeri yang gabung bersama. Dalam contohnya Jepun, dia akan diuruskan oleh satu kerajaan pusat dan semua kuasa yang besar ada dalam tangan kerajaan itu untuk tentukan semua undang-undang di negara dia. Manakala negeri-negeri di Jepun yang kecil itu, mereka hanya ada kuasa yang sikit, terhad sahaja. Ada sesetengah negara di kerajaan kesatuan ini, mereka tak ada kuasa untuk gubal undang-undang. Manakala untuk persekutuan, contohnya negara kita ada kerajaan pusat, contohnya di Putrajaya, itu kerajaan pusat kita yang ada kuasa dia, tetapi kita juga ada kerajaan negeri yang juga ada kuasa otonominya. Bukannya semua kuasa dekat Putrajaya saja. Putrajaya cakap, semua negeri mesti ikut, tak. Ada sesetengah bidang sahaja adalah di bawah kuasa kerajaan Putrajaya yang semua negeri mesti ikut, tetapi ada sesetengah bidang adalah di bawah negeri yang kerajaan negeri dia boleh buat juga undang-undang sendiri. Itulah perbezaan utama kerajaan kesatuan dengan kerajaan persekutuan. Jadi fokus kita ialah kerajaan persekutuan, jadi jangan risau tentang kesatuan. Tadi itu hanya adalah untuk kita tahulah, untuk pengetahuan, sekadar untuk pengetahuan murid-murid. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah kita lihat dulu M tentang kerajaan persekutuan negara kita. Apakah M dia? Apakah maksud dia? Maksud juga boleh ditanya dalam bentuk perkataan-perkataan yang cikgu highlight merah ini. Jadi murid-murid harus mengambil tahulah tentang perkataan-perkataan ini. Seterusnya kita lihat apakah maksud dia. Maksud sebuah kerajaan pusat, kata kunci dia penyatuan. Kerajaan persekutuan ini
dia sebenarnya negeri-negeri yang membentuk negara dia sebelum dia menjadi negara bersekutu, mereka sudah ada raja sendiri di negara kita. Jadi mereka sudah ada kedaulatan negeri sendiri, tetapi mereka buat keputusan demi keselamatan lah, demi ekonomi, pelbagai sebab mereka telah buat keputusan nak gabung bersama. Jadi penyatuan lah itu. Kalau hari ini macam kita cakap gabung kelas, gabunglah kita penyatuan. Penyatuan beberapa buah negeri membentuk sebuah negara bersekutu. Okay? Jadi sampai sini satu ayat. Penyatuan beberapa buah negeri membentuk sebuah negara bersekutu dengan, okay, ini ciri yang pertama tadi, maksud yang pertama, penyatuan beberapa buah negeri membentuk sebuah negara bersekutu dengan bahagikan kuasa, dengan pembahagian kuasa antara dua kerajaan negeri, kerajaan utama, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey. Itu yang kedua. So yang pertama ingat penyatuan, yang kedua ingat pembahagian kuasa. Mereka satukan tetapi nak bahagi juga kuasa supaya adil, supaya licin, tak ada licin pentadbiran dia. Supaya tak ada permasalahan. Dua sebab cikgu dah letak di tepi ni. Satu, nak melicinkan pentadbiran. So mereka jelas, kamu bahagian kerajaan pusat uruskan pendidikan, bahagian kerajaan negeri uruskan tanah. Tak adalah nanti kerajaan pusat pula pergi bagi arahan dekat tanah di negeri. Tak adalah nanti gaduh. Okay? So ada, bila licin tak adalah masalah, mengelakkan permasalahan. Okay, tetapi sekiranya soalan tanya, apakah bentuk kerajaan? Okay, bentuk, bila kita sebut bentuk kerajaan dalam sesebuah persekutuan, ada 3, iaitu kerajaan persekutuan yang kita dah nampak di sini. Okay, ini adalah satu. Okay, yang kedua ialah kerajaan negeri. Ini yang pertama lah, bentuk kerajaan yang pertama ialah kerajaan persekutuan, bentuk kerajaan yang kedua kerajaan negeri, dan yang ketiga ialah kerajaan tempatan. Tetapi mengapa kita tak sebut di sini? Sebenarnya sebab kerajaan tempatan kuasanya terletak di bawah kerajaan negeri. Ini contohnya MPSPP. Yang ini kalau di Pulau Pinang sekarang ni dah MPSP. Dan MBSP, Majlis Bandaraya. Itu adalah kerajaan tempatan tetapi kuasanya masih di bawah kerajaan negeri. Jadi secara utamanya dalam maksud dia kita hanya sebut kerajaan, pembahagian kuasanya hanya antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, tetapi bentuk kerajaan ada 3, persekutuan, negeri dan tempatan. Okay. Apakah contoh persekutuan? Contohnya seperti Persekutuan Malaysia. Yang tadi cikgu dah beri contoh, Amerika Syarikat, Australia, Kanada. Baik. Jadi kebetulan kakak-kakak cikgu semua di negara mereka telah berpindah, berhijrah lah boleh dikatakan ke negara Australia dan Kanada. Kebetulannya semua negara ini merupakan persekutuan. Okey, jadi seterusnya kita sambung. Kita dah tahu M, tapi kita tak tahu lagi TT dengan CC tentang sistem persekutuan. Jadi kita lihat dulu T. Apakah tarikh perbentukannya negeri sistem persekutuan di negara kita? Jadi antara tarikh dia kita tak hafal, tapi tahun dia kita tahu, iaitu bermulanya tahun 1996. Dia punya kronologi nanti kita akan lihat. Yang tahun pertama yang penting adalah 1896 dan bersambung dengan 1927, kemudiannya 1948, 1957 dan akhirnya 1963. Jadi mungkin bukan semua tahun ini adalah sebelum itu ada satu lagi. 1946 juga ada satu perubahan kecil. Mungkin bukan semua tarikh adalah tarikh yang kita tahun ini, bukan semuanya yang kita rasa kita kenal, tetapi mesti ada dalam kalangan tahun ini yang murid-murid sangat biasa dengar. Contohnya 1957. Apakah tahun ni? Tahun ni kita senang je, kita nampak je, kita tahu 31 Ogos negara kita merdeka. Jadi apabila kita sebut negara kita merdeka, maksudnya terbentuknya
merdekanya Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu. Dan 1963 pula, apa yang berlaku 1963? Terbentuknya pada 16 September terbentuknya Persekutuan Malaysia. Semua ini persekutuan sebenarnya, murid-murid. Walaupun kita biasa sebut negara dah merdeka, kita tak ingat, tak tahu pun negara apa merdeka sebenarnya. Masa tu bukan Malaysia lagi. Tapi bila bentuk Malaysia pun kita tak tahu Malaysia adalah persekutuan, kita hanya akan sebut Malaysia dah dibentuk. Tapi sebenarnya ini adalah Persekutuan Tanah Melayu tahun 1957, Persekutuan Malaysia 1963. Dan 1948 juga Persekutuan Tanah Melayu, 1946 pada April Fool, 1 April terbentuknya Malayan Union ataupun Kesatuan Malaya. Yang ini jaranglah kita dengar. 1927, yang ini bukannya terbentuk persekutuan tetapi ada terbentuk satu kerajaan pusat lah yang dinama satu boleh dikatakan badan lah yang menggubah undang-undang yang bukan dibentuk tetapi disusun semula, iaitu Majlis Mesyuarat Persekutuan. Dan kemudian yang 1896 juga agak terkenal dalam sejarah, iaitu pembentukan NMNB, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ataupun Persekutuan 1896, persekutuan pertama di negara kita. Okey, baik. Dengan itu kita sambung kepada isi dia. Okey, yang ini T. Okey, kita dah siap T yang pertama. Okey, kita sambung kepada T yang kedua. Bila kita sebut Persekutuan 1896, siapakah T yang kedua tokoh dia? Tokoh dia ialah Resident General. Okay. Persekutuan 1896 ini, dia ada seorang ketua. Okay. Tetapi bukannya kita tak sebut diketuai sebab dia agihan kuasa dia tak jelas. Tiada agihan kuasa. Tadi kita dah sebut, bila dalam sesebuah kerajaan persekutuan, ada pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Tetapi dalam Persekutuan 1896, dia sangat awal lagi. Mereka masih tak ada idea lagi. Masih mula-mula nak bentuk negara, nak gabung negeri bersama bentuk negara. Jadi tak ada idea lagi. Masa tu tak ada bahagi kuasa. Jadi tak adalah seorang ketua utama yang kuasanya tersusun dengan jelas lah. Tetapi kebanyakan keputusan pentadbiran adalah oleh Resident General. Okay. Seterusnya kita pergi kepada T, negeri lain dulu sebelum kita pergi kepada C. Okay, T negeri lain, kita nampak di sini ada 3 ketua berlainan. Okay, contohnya Kesatuan Malaya, Malayan Union adalah diketuai oleh Gubernur, manakala Persekutuan Tanah Melayu 1948 diketuai Pesuruhjaya Tinggi British. Dan akhirnya bila negara kita, Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 merdeka, diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Itu T dia yang kedua tokoh. Okay, M kita dah tahu tadi maksud, iaitu 2, penyatuan pembahagian. Penyatuan negeri-negeri membentuk sebuah negara bersekutu dengan wujudnya pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okay. Jadi C yang seterusnya ciri. Okay. Apakah ciri Persekutuan 1896? Persekutuan yang mula-mula dibentuk ini hanya ada 4 buah negeri Melayu, negeri Perak, negeri Pahang, negeri Selangor, negeri Sembilan. Jadi 4 buah negeri ini mereka digabungkan sebab mereka 4 buah negeri ini kaya dengan biji timah. Mereka digabungkan bersama dan dikenali sebagai negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okay, seterusnya, ciri-ciri Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1927 ialah sebuah badan yang menggubal, yang dia mula ada bentuk seperti parlimen. Okay, mula-mula ada asas seperti sebuah parlimen, nak kemaskan pentadbiran dan tadbir urus di negeri-negeri Melayu Bersekutu dan juga nak mengukuhkan kedudukan British di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okey, dan kemudiannya kita lihat pada tahun kesatuan tahun 1946, apakah itu Malayan Union? Apakah ciri Malayan Union? Kita dah tahu dah sebelum ini kan, yang ini sudah pernah belajar sebenarnya. Murid-murid hanya perlu ingat balik. Malayan Union ini berapa buah negeri ya? Ingat balik. Ada negeri Melayu, Pulau Pinang dan Melaka.
Okay. Tetapi ada satu perbezaan dia yang kita nampak di sini. Tadi cikgu dah jelaskan kesatuan kan, sebab itu Malayan Union adalah kesatuan. Okay. Persekutuan adalah federation. Jadi ini English dia, bahasa Inggeris dia. Sebab itu kita panggil Malayan. Malayan sebenarnya dalam bahasa Melayu ialah kesatuan Malaya. Okay. Jadi dia bukan persekutuan, tetapi walau bagaimanapun dia ada bentuk penyatuan negeri lah. Sebab itu dia diletakkan juga sebahagian daripada perkembangan sistem persekutuan negara kita, di mana sampai tahap ini British cuba ubah sistem persekutuan kita jadi kesatuan. Pada tahun 1946 membentuk Malayan Union, iaitu Kerajaan Kesatuan, dan kemudiannya tidak berjaya, gagal diteruskan, okay, kerana bantahan orang Melayu dan raja-raja Melayu. Okay. Bila gagal, disambung, ditukar, diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu 1946 yang sama seperti Kesatuan Melayu ini. Dia ada 9 buah negeri Melayu dan 2 negeri-negeri Selat. Okay. Jadi kita nampaklah perbezaan dia daripada 1896 hanya 4 buah negeri, sekarang sudah kembang jadi 9 buah, dan Persekutuan Tanah Melayu ini merupakan sebuah, boleh dikatakan, asas kepada persekutuan negara kita hari ini, kerana mula ada bahagian kuasa. Agihan kuasa ini pembahagian kuasa lah, mula bahagi kuasa antara persekutuan, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okay, jadi dan dia disambung apabila kita merdeka pada 1997, membentuk kerajaan persekutuan yang kuat, dan akhirnya 1993, 9 buah negeri itu, 9 buah negeri Melayu, 2 buah NNS lagi dicampur dengan 3S, iaitu Singapura, Sabah dan Sarawak, yang dinamakan Malaysia. Itu sahaja latar belakang dia. Jadi setiap satu poin ini dia adalah membawa satu markah dalam soalan berkaitan dengan latar belakang persekutuan. Tetapi seperti yang cikgu sentiasa sebut, jangan kita kedekut, nanti kalau soalan minta 4, letaklah 5, letaklah 6 pun tak mengapa. Kita letak lebih, sebab kadang-kadang walaupun isi itu ada, dalam skema tu tak semestinya dia beri, walaupun cikgu kata ada satu markah, tapi mungkin dia akan gabungkan ataupun dia akan dianggap markah yang sama. Jadi kita beri lebih. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan. Apakah maksud persekutuan? Yang ingat, penyatuan, pembahagian kuasa. Persekutuan ialah penyatuan beberapa buah negeri membentuk sebuah negara bersekutu dengan pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okay, habis. Ini adalah maksud persekutuan. Kurang jelas. Okay, macam ni. Okay, jelas. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada soalan B. Okay, jadi ini adalah ada 2 markah lah di sini. Okay, sekiranya kita nak panjangkan lagi, sebab biasanya cikgu cakap kena ada 3 isi kan, bolehlah berikan selain itu. Persekutuan bertujuan, berilah tujuan dia untuk melicinkan pentadbiran dan mengelakkan permasalahan. Kalau sekiranya ingat, tulis sahaja. Okay, kalau ada masalah. Okay, seterusnya, jelaskan tentang sejarah pembentukan sistem persekutuan di negara kita pada, tengok T dia dah bagi dah di sini, 1896 hingga terbentuknya Persekutuan Malaysia 1963. Okay, jadi kita boleh salin soalan dulu. Ingat murid-murid, masih ada murid-murid yang terlupa kadang-kadang. Kita nak salin soalan dulu, baru kita sambung dengan jawapan kita. Itulah cara membina ayat yang sangat senang, sangat mudah dalam subjek sejarah. Sejarah pembentukan sistem persekutuan di negara kita. Kita boleh tulis-tulislah bermula dengan, okay, ingat yang pertama, persekutuan 1896 yang dikenali sebagai negeri Melayu
Ni ciri-ciri kan sekutu. Okay. Dengan ingat contoh dia, gabungan empat buah negeri Melayu, dua markah. Okay, kita sambung lagi. Seterusnya, ini ada kronologi, so kita sambung. Seterusnya, okay, yang Majlis Mesyuarat Persekutuan sebenarnya agak susah nak ingat lah. Tetapi, jadi kalau kita nak pilih yang mudah, kita boleh pergi kepada apa? Yang ketiga. Tahun selepas 19, boleh kita murid-murid sekiranya susah kamu nak ingat, kita boleh mula dengan tulis pada tahun dia dulu. 1996, 1927, 1946, lagi 1948. Ini macam beli nombor ni, 1957. Dia dulu, lepas tu baru kita ingat balik. Okay. Lepas tu kita baru, kenapa dia jadi double? Nampak je lah tu lah. Okay. Baik. Jadi, barulah kita jelas, kita boleh fikir dengan jelas. Seterusnya apa? Okay, 1927. Oh, saya susah sangat nak ingat. Okay, contohlah. Okay, kita sambunglah. 1946 itu senang. April Fool. April Fool apa yang berlaku? Terbentuknya British yang membentuk, apa boleh terbentuknya kesatuan. Kalau tak ingat Kesatuan Malaya, apa tu Kesatuan Malaya ataupun Malayan Union lah. Okay. 1946 yang, okay, siapakah T dia? Diketuai siapa? Governor British. Senang. Yang ini sebab kita memang dah perlu belajar sebelum ini. Okay. Jadi dapatlah markah ketiga. Dan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang diketuai, siapa dia pula ketua dia? Diketuai Pesuruhjaya Tinggi British. Akhirnya Persekutuan Tanah Melayu 1957 diketuai yang di Pertuan Agong boleh dipendekkan ketuai yang di Pertuan Agong 5 isi dah. Okay, tapi sekiranya boleh buat je lah. Okay. Isi yang keenam yang menggabungkan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat. Biasanya kita akan tulis Pulau Pinang, kita Melaka lah. Okay. 2 buah negeri Selat lah. Kecuali Singapura. Okay, contoh macam ni. Okay. Dapatlah. Ini dah 6 dah sebenarnya, tapi 4 markah. Sudah sangat yakin di tangan. Walaupun kita hanya ingat ketua-ketua-ketua, kita tak susah sebenarnya kita ingat je tokoh-tokoh dia, dan kita ingat je beberapa ciri penting yang senang, iaitu apakah negeri dalam dia. Jadi 2 perkara je kita ingat. Bila kita ingat persekutuan, kita ingat apakah negeri dalamnya, siapakah ketua dia, habis. Itu je. Okay. Kita sambung kepada sistem persekutuan, soalan kibat dia. Sistem persekutuan memantapkan pentadbiran negara. Beri pandangan dan hujah anda. Okay. Jadi adakah sistem persekutuan mampu memantapkan pentadbiran negara? Jadi yang ni sebenarnya adalah kibat. Kesan lah kalau kita lihat, dia nak kita berikan apakah kesan sistem persekutuan dalam memantapkan pentadbiran negara. Jadi kita mulakan dengan sistem persekutuan dapat memantapkan dengan apakah cara dia memantapkan pentadbiran? Okay. Ada 2 cara, tetapi
Okay, sekiranya kita nak ikut cara yang senang, kita boleh fikirkan dulu bila kita sebut pentadbiran, dia mesti dikaitkan dengan politik. Okay, jadi kita boleh tulis terus yang senang, menjadikan politik apakah kawan baik politik negara stabil dengan pasangan dia. Okay, lepas tu kita boleh berikan huraian shock hal ini kerana berlaku pembahagian kuasa antara kerajaan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Oleh itu dapat melicinkan pentadbiran dan mengelakkan, yang ini semua ada di atas dah, permasalahan. Ulang balik sebab ini yang kita nak jelaskan macam mana dia memantapkan pentadbiran. Dia bila dia ada bahagi kuasa, dia licinkan pentadbiran dia bagi semua urusan lancar, elakkan masalah. Okay, jadi itulah itulah huraian dia. Dan kita juga boleh bagi contohnya yang cikgu dah bagi tahu tadi. Kerajaan persekutuan mempunyai kuasa dalam bidang pendidikan, mesti kita panggil pelajaran, dan kerajaan negeri mempunyai kuasa dalam bidang tanah contohnya. Okay, jadi kita berilah contoh dia. Jadi kesimpulannya, pentadbiran sistematik dan politik negara stabil ialah kebaikan sistem persekutuan dalam memantapkan pentadbiran negara. Okay, yang ini cara yang spesifik lah untuk jawab soalan ini dengan lebih mantap. Tetapi mungkin ada murid-murid yang akan tanya, cikgu, saya tak boleh ingat semua ni, macam mana ni? Okay? Memang tak boleh ke? Memang nak kena jawab macam ni ke? Sebenarnya, okay, murid-murid juga boleh, okay, cubalah fikirkan, okay, boleh selepas kita mulakan politik negara stabil, okay, murid-murid juga boleh fikirkan isi-isi berkaitan dengan pemimpin. Okay, pemimpin negara, okay, dan lebih kepada isi-isi dalam bidang politik lah, okay, yang lain. Yang sekiranya memang dah kebuntuan tak boleh, tak apa, tulis jugalah jawapan-jawapan kebat kesan. Okay, jadi ikut dia mungkinlah akan dapat beberapa isi, contohnya politik negara stabil, menjamin kedaulatan negara, itu akan dapatlah isi dia. Menjadikan imej negara cemerlang juga ada beberapa isilah yang akan ada berkaitan dia. Dan juga contohnya kalau kita sebut rakyat hidup sejahtera, kemudiannya dia mungkin juga akan diterima sebagai kesimpulan dia, kesan dia, sebab bila dah dia memantapkan pentadbiran, dia ada menjadikan kehidupan rakyat lebih selesa. Tetapi sebaik-baiknya kita cubalah kita ingatkan beberapa isi berkaitan dengan pentadbiran di sini. Contohnya pentadbiran sistematik, okay, melicinkan pentadbiran, politik negara stabil. Yang ini kita bolehlah tulis dalam soalan yang berkaitan dengan pentadbiran sebab lebih sesuai. Okay. Jadi itu sahajalah perkongsian pada hari ini. Semoga dapat dimanfaatkan untuk SPM nanti. Sekian, terima kasih.